Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan baru, perkembangan terbaru tentang tahanan Rumah Najib, titah edendum daripada yang di Pertuan Agong sebelum ini. Menurut laporan terkini ini, Zafrul telah memberitahu tentang titah edendum tersebut kepada Menteri Besar Pahang. Ini berkaitan dengan tahanan Rumah Najib. Menjadi perdebatan di ruangan media sosial pada hari ini ialah, adakah benar Najib tidak bersalah dan bakal dikeluarkan pula daripada penjara untuk menjalani tahanan rumah? Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda semua? Ada pelbagai reaksi daripada netizen tentang isu ini. Ada yang mahu supaya Najib kekal di penjara Kajang sehinggalah kes beliau itu selesai. Sehinggalah kes beliau untuk kes-kes 1MDB yang sedang dibicarakan selesai. Alasan netizen berkait isu ini ialah kerana mereka berpendapat kalau Najib didapati bersalah lagi untuk kes-kes yang seterusnya, apa pula yang mahu dilakukan terhadap hukuman Najib? Adakah beliau layak untuk tinggal dalam tahanan rumah sekiranya beliau didapati bersalah lagi? Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kalau titah edendum sudah ada, kenapa mahu derhaka pula? Kenapa mahu pula melanggar apa yang dititahkan oleh Kepala Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, kata mereka. Semua ini ada kaitan dengan Undang-Undang Malaysia. Hari ini, Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail memfailkan afidavit bagi menyokong permohonan Najib Razak menjalani tahanan di rumah. Dalam afidavit berkenaan, Wan Rosdi berkata, dia juga telah diberitahu mengenai kewujudan titah edendum supaya bekas Perdana Menteri itu menghabiskan baki hukuman penjara sebagai tahanan di rumah. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minggu lepas, Naib Presiden UMNO itu berkata, dia dimaklumkan mengenai titah diraja itu oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan, Tengku Zafrul Abdul Aziz pada 30 Januari. Tengku Abdul Aziz telah memberitahu bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah pun mengeluarkan keputusan permohonan pengampunan keputusan pertama, iaitu mengurangkan perintah penjara sebanyak 50% dan hukuman denda pula kepada 50 juta ringgit sahaja. Kedua, dengan terbit keputusan pertama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah mengeluarkan satu lagi perintah edendum yang memerintahkan supaya pemohon menjalani dengan serta-merta hukuman penjaranya di dalam keadaan di rumah kediaman pemohon dan bukan di mana-mana penjara jelasnya. Berdasarkan cop masa pada dokumen itu, Menteri Besar Pahang itu memfailkan afidavit berkenaan pada 21 Mei lalu. Menurut Wan Rosdi, selepas dimaklumkan mengenai dakwaan titah edendum itu, dia kemudian menghadiri mesyuarat dengan beberapa pemimpin UMNO lain di Rumah Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zainamidi di Kajang, di mana perkara itu ada dibincangkan. Zahid memberitahu dalam mesyuarat itu bahawa Zafrul telah memaklumkan perkara yang sama kepadanya sebelum ini, kata Wan Rosdi. Zahid juga menyatakan telah membaca perintah edendum tersebut dari Yang Berhormat Senator Zafrul, tambah Menteri Besar itu. Afidavit itu menamakan 7 responden termasuk Kerajaan Persekutuan, Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara dan Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Wan Rosdi ialah pemimpin UMNO kedua yang diketahui memfailkan afidavit terhadap Kerajaan Persekutuan berhubung dakwaan perintah tahanan rumah itu. Sebelum ini, Zahid memfailkan afidavitnya pada 9 April lalu bagi menyokong permohonan Najib untuk menghabiskan baki hukuman penjara di rumah.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini berita paling teruk dan paling buruk malang yang diterima oleh Perikatan Nasional. Menurut UMNO, sudah ada tanda-tanda Perikatan Nasional nak melingkup. Kenyataan Mursyidul Ampas untuk meletakkan calon di kesemua kerusi milik ahli bersatu yang berpaling tada memberi petanda Perikatan Nasional bakal melingkup. Seperti yang saya sudah katakan dalam analisis saya semalam, saya kata selepas pengumuman oleh Mursyidul Ampas itu, yaitu mereka bersedia untuk meletakkan calon di 6 kawasan ahli parlimen yang berpaling tada, saya kata itu petanda bahawa PAS sudah tidak lagi meyakini kekuatan bersatu. Hal ini kerana bersatu telah kalah di PRK Kuala Kubu Baharu baru-baru ini. Ada yang kata kalau calon PAS yang mungkin diletakkan di sana, besar kemungkinan mereka akan menang. Perikatan akan menang. Ditambah pula, ramai yang berpendapat dan bersetuju bahawa kekuatan sebenar Perikatan Nasional bukan pada bersatu, tetapi pada PAS. PAS memiliki akar umbi jentera yang kuat. Berbanding dengan Parti Bersatu, mereka tidak mempunyai akar umbi yang kuat. Bahkan, jentera mereka adalah jentera yang amat lemah menurut para netizen. Oleh sebab itulah, ramai yang menganggap PAS sudah tidak meyakini bersatu lagi. Hal yang kedua ialah PAS mungkin dapat menghidu betapa lemahnya kepimpinan dalam Parti Bersatu, betapa lemahnya pengawalan oleh Parti Bersatu terhadap ahli-ahlinya, sehingga dapat dilihat sekarang ada masalah dalaman berlaku dalam Parti Bersatu dan melalui ada yang berpaling tadah itu menunjukkan tidak dapat dikawal ahli-ahlinya. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, apabila seorang Mursyidul PAS bersuara, ia menandakan pemimpin tertinggi parti itu tidak lagi menghormati rakan gabungan mereka. Apabila Lokman Nur Adam mengatakan seperti ini, mereka atau netizen pengikut Lokman Adam ada yang menulis komen kata mereka, biasalah, PAS itu memang macam tu, kata mereka, suka bermain kayu 3. Suka bermain 2 kolam, katanya. Ini apabila UMNO sendiri telah pun berpengalaman, telah pun terkena oleh PAS semasa dalam muafakat nasional. Menurut Lokman, ia secara tidak langsung memberi isyarat bahawa suara bersatu tidak lagi laku dalam Perikatan Nasional. Kita lihat bersatu sudah hilang taring akibat daripada pelbagai perkara yang menyebabkan PAS sendiri tidak menghormati kepimpinan bersatu Perikatan Nasional. Terlebih dahulu, saya nak beri peringatan kepada bersatu. Bila Mursyidul Ampas ini mula buka mulut, ini bermakna suara bersatu dah tak laku lagi. Inilah gambaran jelas bibit awal kehancuran Perikatan Nasional, di mana suara Mursyidul Ampas mendahului pengerusi Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya dalam ulasan terbaru menulis video di Facebook. Ini benar. Kata penganalisis politik, benar. Kerana Perikatan Nasional pengerusinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sepatutnya peletakan calon di kerusi yang akan kosong nanti bukan ditentukan oleh Mursyidul Ampas, tetapi akan diumumkan oleh pengerusi Perikatan Nasional. Buat apa lagi Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional kalau pengumumannya dibuat pula oleh Mursyidul Ampas? Lebih baik Mursyidul Ampas itu yang menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Jadi, ada kebenaran apabila Lokman kata suara bersatu sudah tidak laku lagi di Perikatan Nasional. Terdahulu PAS menyatakan kesediaannya untuk meletakkan calon di 7 kerusi milik bersatu sekiranya pilihan raya kecil PRK diadakan. Di kerusi berkenan, ekoran tindakan ahli parti itu menyokong, menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri mengulas lanjut.
Lokman kata, kenyataan tersebut menandakan bahawa parti itu tamak haloba. Beliau berpendapat PAS tidak lagi meyakini rakan gabungannya mampu memberi saingan hebat kepada kerajaan perpaduan jika pilihan raya kecil diadakan di kerusi berkenaan. Ini jelas menunjukkan PAS dah tak hormat bersatu. Malulah Din, kata Lokman. Takkanlah nak biarkan semua kerusi yang sebelum ini dimiliki bersatu, tiba-tiba semua PAS nak bertanding. Dia nak rampas semua. Bayangkan betapa tamak halobanya PAS ini. Ini bermaksud bersatu ini pun sudah tidak diyakini boleh memberi cabaran kepada Barisan Nasional ataupun kepada kerajaan perpaduan di kerusi-kerusi yang telah mereka menangi sebelum ini. Saya juga rasa cukup hairan kenapa kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang begitu tinggi pangkatnya dalam PAS. Jarang Mursyid Al-Ampaz keluarkan kenyataan penting seperti ini, kecuali sudah berbincang dengan Presiden PAS itu sendiri. Ini tanda-tanda tak lama lagi Perikatan Nasional lingkup, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini.